Assalamualaikum, salam sejahtera. Sembang EPL episod 22. Saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Jufri Juki. Penampilan pertama Sembang EPL musim ini. Saya peminat Selamat datang. Peminat Manchester United gelak-gelak gelak peminat Manchester United ni. Okey, kita penyokong Arsenal lah. Penyokong Arsenal tak boleh gelak lah. Tak ada. Okey, penyokong Arsenal dah okey lah. Okey. So, minggu ini kita nak bercerita tak biasalah. Kalau tak MU, tak Arsenal, tak Chelsea, tak Man City, tak Spurs. Minggu ni kita nak cerita pasal Manchester United sebab Jufri ada kat sini. Kita nak cerita bukan pasal game, tapi lantikan Erik ten Hag, jurulatih pasukan Ajax yang bakal bakal menggantikan Ralf Rangnick musim depan. Keputusan yang majoriti diterima oleh Board of Directors. Sebelum aku nak tanya Azril dengan Jufri ni, aku bacakan dia punya profile sikit lah. Okey, sebagai pemain, aku tengok dia pemain yang biasa-biasa sahaja. Seorang pemain pertahanan menyarung jersey pasukan FC20 dan Utrecht sebagai pemain. Dululah dia ada lagi klub lain yang dia menyarung jersey. Bermula sebagai pengurus pasukan bersama pasukan Go Eagles dalam Liga Dutch Division 2. Okay, Go Eagles ni dulu kenapa dia ambil Ten Hag? Sebab dia punya salah seorang pemilik dia Mark Overmars. Kalau korang ingat bekas pemain Arsenal, dia yang melantik Erik ten Hag ni. Lepas tu dia pergi ke Bayern Munich, tapi Bayern Munich 2 pasukan reserve Bayern Munich. Ketika itu Pep Guardiola adalah jurulatih pasukan utama Bayern Munich lah ketika itu. Lepas tu dia pergi ke Utrecht bersama dengan klub asal dia lah sewaktu bermain dulu. Berjaya bawa pasukan ke tangga keempat Liga Eredivisie, qualify Europa League tak salah aku. Selepas itu dia dilantik sebagai pengurus Ajax tahun 2017. Berjaya membawa Ajax ke separuh akhir Champions League pada musim 2018-2019. Ini yang kita paling ingat lah. Kalau korang ingat, tewas kepada Spurs tak salah aku, semi-final. Menjuarai Liga Eredivisie 2 kali, musim 2018-2019, musim 2020-2021, dan kini berbaki 4 perlawanan musim ini untuk mencari kejuaraan ketiga Liga untuk Ten Hag bersama Ajax lah. Rekod bersama Ajax 211 perlawanan, 156 menang, 26 seri, 29 kalah. Peratus kemenangan dia tinggi, 73% kalau kau tengok ni lah. Tapi itu yang aku nak tanya korang lah. Kalau kau tengok rekod ni memang impresif lah dekat Liga Dutch. Adakah kau rasa Ten Hag ni profil yang sesuai untuk Manchester United, ataupun kau rasa nama-nama yang aku sebut atau nama lain yang kau rasa lebih sesuai, ataupun kau rasa at this point in time siapa-siapa pun kau okey, atau macam mana? Kalau ditanya sendiri, aku pun akan memilih Erik ten Hag lah. Kenapa? Sebab tadi kau dah brief apa yang rekod yang dia ada lah, dan lebih menariknya untuk aku sendiri lah, pandangan aku sendiri, satu sebab betul Pochettino ada alasan ataupun pengalaman di Liga Perdana Inggeris, tetapi bila membawa PSG sekarang dengan player-player yang superstar yang dia ada, dia seperti walaupun dia orang dah crown by as a champion, menang lah champion, tapi kurang meyakinkan untuk aku sendiri. Dan aku percaya Erik ten Hag adalah yang lebih baik. Sebab aku rasa bila cakap pasal MU ni, kita nak rebuild so mungkin daripada rebuild ni, aku rasa karakter Erik ten Hag tu sendiri lebih sesuai. Sebab kalau kita tengok sebelum ni, yang kecuali David Moyes yang Manchester United sendiri melantik nama-nama besar. Betul. Kecuali Moyes dengan Ole lah. Ole pun interim je sebenarnya kan. Yang masa awalnya Mourinho nama besar, Van Gaal pun nama besar. Betul. So kalau kau tanya aku, untuk melantik Ten Hag ni sesuatu yang macam orang kata, bukanlah nak kata bijak, tapi sesuatu yang selalunya kalau kita tahu Manchester United ni dengan buat-buat ni, mesti dia akan lantik Pochettino. Selalunya kita tahu dia punya pattern dia tu. Pochettino dah ada pengalaman, nama besar kan. So usually automatic kau akan pergi Pochettino lah kan. Untuk kau pula, kau rasa sebagai penyokong Arsenal, kau suka ke, kau tak suka ke, macam mana? Tak suka lah Bukanlah kata tak suka, tapi rasa dah jadi dia lebih kepada kesian lah Kesian teruk Kesian macam sebenarnya bila kesian lah. Bila Saka boleh skor macam tu, memang kesian lah. Boleh main macam Zidane, ada Pirlo tiba-tiba. So macam mengarut lah. Tapi aku rasa betul, aku setuju dengan Joe lah, macam kalau rebuild ni, Ten Hag ni satu nama yang paling sesuai lah. Sebab kita tahu yang dekat Ajax, yang dia membawa tim ni dengan banyak player-player academy.
So aku masih percaya sebuah club tu ataupun foundation club tu bermula daripada player-player asas dia lah, maknanya player England ni ataupun club academy tu sendirilah, daripada membeli-belilah. Contoh macam MU ni dikenali dengan beli big name kan. So aku nak tengok lah dengan Ten Hag ni, nama-nama yang dia nak bawa dan dia nak revamp ni lah. Itu je aku nak tengok lah sebenarnya. No disrespect to Dutch League, tapi aku rasa Liga Perdana Inggeris ni intensity dia berbeza. Pasukan bawahan pun boleh beri saingan kepada pasukan atasan. Dan tekanan bersama kelab besar macam Manchester United ni berbeza berbanding dia bersama Ajax. Tak semestinya apa yang dia buat kat Dutch League tu dia boleh buat dekat EPL. Ini risiko yang aku rasa perlu diambil lah, sebab masa Man City hire Pep, kita tahu Bundesliga adalah liga yang established jugalah. Dan kita tahu Pep datang daripada Spanish La Liga juga. Klopp juga datang daripada Bundesliga. Nak kata Bundesliga tu lagi intensity lagi gila, tak juga, sebab kita tahu Bayern Munich memang dominate liga tu. Tapi cumanya mungkin intensity tu lebih baik lah sikit kot daripada Dutch League. Ini pandangan akulah. Kita kena tahu lagi satu, pasukan Ajax ni dominan dalam liga. Pasukan Manchester United tak dominan sekarang. Itu perbezaannya. Maksudnya bukan tugas mudah kalau kau tanya aku, dan untuk beliau untuk translate Manchester United terus macam tu, aku rasa tak mustahil lah. Setuju atau tidak, kalau kau tanya aku, macam mana kalau kau pilih Brendan Rodgers pun ada risiko. Macam aku lebih suka macam nama Brendan Rodgers sebab tak tahulah, aku memang suka dia. Aku daripada dulu aku rasa dia tak, kecuali Liverpool, dia tak diberi peluang untuk manage pasukan yang besar kecuali Liverpool, dan Liverpool pun dia hampir menang kejuaraan liga. Dan bagi aku mana-mana pengurus yang masuk pun risiko dia ada. Erik ten Hag risiko dia macam ni, Brendan Rodgers risiko dia tak pernah kelab besar kecuali Liverpool. Dia menang dengan di Scottish League kan. Pochettino pula kita tahu rekod dia yang paling impresif, dia bawa Spurs dengan bajet yang sikit. Sebab tu Pochettino tu impresif. Tapi bila dia pergi PSG, aku rasa mungkin Pochettino ni tak sesuai dengan big names players. Dia tak boleh nak, orang kata, handle lah the dressing room lah kan. Messi, Neymar ni semualah mungkin lah kan. Dan MU sebenarnya musim ni lah nama besar dalam dressing room ni, talented players. Tapi itulah, aku tengok video-video Ten Hag ni, dia nampak garang lah. Aku tak tahu korang Azju pernah tengok ke tak, tapi nampak macam dia karakter yang macam no nonsense. Yang macam kau tengok Rangnick ni, dia macam kau boleh bawa bincang lagi. Ole lagilah memang jenis yang kau hak perlu apa semua kan. Tapi nampak Ten Hag ni macam no nonsense lah. Kalau kau tarik, so ibarat Lingard ni tak dapat lah nak menari dia tu tak boleh. Menari dia baling bola kat kepala. Okay, pengurus interim Ralf Rangnick cakap Manchester United ketinggalan 6 tahun berbanding pasukan Liverpool. Baru-baru ni lah dalam interview Ralf juga cakap Manchester United memerlukan 10 pemain baru dalam skuad untuk beri saingan dalam liga. Kau rasa Juf, apa cabaran yang menjadi cabaran utama untuk Ten Hag ni sebenarnya? Mungkin yang pertama, rasanya of course kita tahulah dengan daripada game Arsenal yang lepas, dressing room, kalau kita based on yang aku tengok satu interview tu post call dengan Lingard kan, cakap dressing room totally disaster tu, kita dah tahulah, walaupun tak tahulah betul tak betul. Dan Ralf Rangnick sendiri pun cakap pasal dressing room, dia cakap ask Lingard kan. So kita tahu betapa kucah kacirnya lah dressing room ni. So obviously benda tu lah yang harus di fix. Of course makan masa, tapi untuk menjawab soalan kau, siapa pun pengurus yang tersenarai di dalam tu, aku rasa mempunyai kurang lebih masalah yang sama di Manchester United ni untuk aku. Jadi untuk permulaan pertama, manager mana-mana pun kena dressing room, kena manage dengan baik. Dan kenapa? Sebab sebelum Erik ten Hag nak menunjukkan filosofi dan sebagaimana yang telah dibuktikan di Ajax, itulah yang utama. Dan kemudian akan disusulilah dengan gameplay dan filosofi apa yang Erik ten Hag nak bawa lah untuk aku. Kalau kau tengok dia very straightforward dengan firm lah. Kalau kau tengok dia jaga Ajax kali ni lah. Sebab aku dah tengok juga video klip yang latest yang dia maki Noah Lang kan. Maki kan, macam komen benda ni. Dia bila kau cakap pasal Lingard tu, betul lah, memang tak ada chance lah untuk nak joget tu, confirm lah tak ada. Tapi untuk Manchester United ni, aku rasa first kali foundation lah. Sebab aku tak nampak dah foundation apa tu? DNA Manchester tu sendiri.
apa cara permainan apa yang nak dimainkan lah. Cara mainan satu, Manchester United punya DNA, mana player tu sendiri. Macam kalau academy player, aku dah tak nampak ada yang academy player yang macam Rashford ke yang boleh carry tu, yang bawa. Academy je dah tak ada. Aku rasa dia tu dah kena buang, kena bagi orang lain dah. Maguire lah carry. Macam bunyi lah. Contoh macam tu lah. So aku rasa first thing is foundation lah. Cari squad harmony tu betul lah. Squad harmony tu paling betul. Tapi sekarang ni kalau kita tengok balik yang apa yang aku tengok kat sini, apa Manchester United punya player out of contract ni pun berapa orang. Yalah. Okay, player diorang ni macam tu lah kan. Kau nak suruh aku pakai tu, nak pakai ni, kau cakap senang. Sekarang ni player yang tinggal ini saja. Lepas tu yang player-player yang bakal keluar tu pun, kalau kau tengok macam Martial, Tuan Zebe, ni yang bakal keluar ni, apa Eric Bailly, Henderson. So aku rasa banyak dia nak kena revamp. Itulah cabaran dia, pilihan player tu. Okay Jo, sorry nak tambah. Aku macam nak tambah sikit kat Bam cakap, di mana Bam cakap pasal DNA MU. Personally aku rasa takkan ada lah dekat Erik ten Hag. Aku tak rasa apa DNA MU lah ni. Definisi aku sendiri, orang-orang macam orang-orang oleh, macam orang-orang dari zaman berkesan tu, ya. Tapi Ten Hag ni aku rasa dia akan membawa filosofi dia, DNA dia sendiri. Dia macam rough lah juga. Dia tak akan continue. Mungkin dia faham legacy apa tu Manchester United sebagai satu buah kelab, tapi untuk bawa DNA yang sama zaman tu, aku rasa Ten Hag bukan orang dia lah. Basically aku rasa dia akan bawa style dia lah. Orang kalau kau rasa yang bawa DNA continue legacy macam tu, aku rasa orang-orang macam Ole Moyes tu je lah, yes lah. Bagi aku pula lah, benda paling utama aku rasa dia kena identify siapa yang dia nak, yang player mana, yang pemain mana yang dia dah tak nak. Maksudnya bukan yang dia dah tak nak tu satu, tapi yang dah tak nak main Manchester United. Sebab Jufri ada sebut tadi off record, dia cakap kau boleh tengok motivasi pemain, ada yang dah tak nak main. Sebab bagi aku sendiri, bila aku tengok body language pemain United sekarang, banyak yang dah tak nak main, dah tak nak berada kat situ. So dia kena identify, kena pasti siapa yang dah tak ada hati berada di Manchester United. Kebanyakan dia orang dah habis kontrak. Betul. Macam Cavani, Lingard, Pogba, Matic, Juan Mata, Martial. Okay, Martial banyak lagi lah kontrak dia kan. Tapi adakah mereka ni bebanan untuk Manchester United? Lepas tu lepas tu gaji besar-besar kau tengok pemain yang off form musim ni macam Maguire, Rashford, Wan-Bissaka, Luke Shaw. Apa nak jadi dengan diorang ni? Betul. Adakah diorang akan continue ataupun bagi peluang atau jual? Kan? Itu satu. Adakah pemain-pemain ni good enough for Manchester United? Yalah, kalau kita tengok musim lepas, Maguire tak adalah teruk sangat. Kan? Kita kena fair benda ni. Betul. Di season memang teruk. Rashford last season aku tak teruk gila. Betul. So mungkin faktor confident, faktor dia tak nak main untuk Ole, tak nak main untuk Rangnick ke apa ke kan. So ada faktor-faktor tu. So benda ni aku rasa ni cabaran utama Ten Hag lah. Cabaran kedua untuk aku adalah kena ubah culture pemain ni. Kerja keras, work ethic, self belief, confident. Benda ni benda basic. Tapi kalau kau tengok United punya player, tak ada benda-benda ni. Aku rasa work ethic tak ada kot dah. Kan? Kau tak nampak work ethic, kau tak nampak self belief, confident. Jufri ada mention pasal Bruno Fernandes punya penalty kan. Body language nampak macam sebelum ambil kau dah tahu. Tak confident kan. So ini minimum untuk pemain yang nak bermain untuk Manchester United. Self belief, work ethic ni semua kan. Lepas tu dia persoalkan tu itu lagi kan. Siapa? Dia sendiri kan persoalkan. Yalah. Memang mana yang ni boleh belah-belah lah. Hati jangan main kat kelab. Dia pula buat benda tu. Mana betul ada virus lah dalam tu. So last kali recruitment lah. Sebab aku rasa selepas Alex Ferguson, terpaksalah aku sebut Alex Ferguson, recruitment has been a failure. Club Manchester United sign player-player big name, commercially yang bagus, boleh buat duit. Dan ini aku salahkan orang di atas dan juga recruitment. Dan baru-baru ni kita tahu ada 2 scout, head of scout, global scout dipecat ataupun diarah untuk berhenti. Sebab Rangnick siap ada cakap, dia kata ada satu player kat Leipzig, dia kata scout dia orang tak kenal pun siapa. So aku rasa benda-benda macam ni lah, recruitment lah is key lah. Kau tengok macam yang jadi masalah, pemain-pemain ni dibayar mahal. Betul. Yes, commercially macam Pogba ni semua very viable lah, orang kata boleh buat duit balik. Di Maria aku boleh sebut lah, Bastian Schweinsteiger yang dah nak pencen kita beli kan. Ya, aku seronok lah bila kita dengar nama ni, macam seronok sebab nama besar. Tapi hakikatnya sebenarnya Schweinsteiger pun dah hujung-hujung kerjaya kan. Pogba pula mungkin tak sesuai dengan EPL kan. So banyak lagi lah pasal recruitment ni. Bagi aku cukup dah sign pemain yang overpaid,
yang mahal ni. Nak beli Declan Rice 100 juta ni mengarut bagi aku. Betul. Baiklah kau beli Calvin Phillips yang 30 juta. Kalau tak jadi pun kau sebagai fan tak adalah marah sangat. Kenapa kau nak kena bayar Declan Rice 150 juta? Yes, he's a good player. Tapi lepas tu dia dapat 200 juta, lepas tu dia tak perform, macam mana? Betul. Kan? Agree. Tak boleh settle ke? Sama juga Maguire, Wan-Bissaka. Aku tak tahu lah Wan-Bissaka punya gaji berapa, 100 lebih ribu lah kot. Tapi 50 juta untuk Wan-Bissaka daripada Crystal Palace. Itulah, ada kabar angin cakap Ten Hag ni nak beli Christian Eriksen lah, yang tak high profile sangat dan apa semua ni. Aku sokong. Sebab kalau dia beli Christian Eriksen, yelah orang kata beli Christian Eriksen macam Cavani lah, dah tua. Tapi kalau tak jadi, kau tak adalah menyirap sangat. Betul lah. Gaji pun tak tinggi bro. Betul. Benda-benda ni. So aku rasa cukup lah. Kalau Ten Hag dengar, dia faham bahasa Melayu ni, cukup lah. Janganlah beli player-player yang lebih 100. Hentikanlah budaya. Apa yang tambah sikit bila aku cakap pasal recruitment, apa yang menarik pasal Ten Hag ni, aku rasa dia ada satu sejarah di mana, maaf kalau salah, tahun yang bila Champions League diorang masuk kalah semi-final tu, kalau kau ingat balik, player-player star dia, player-player utama dia tahun depan tu tak ada, seperti Francis Delight, Hakim Ziyech. Hakim Ziyech lambat sikit. Yelah, okey. Tapi star dia semua gerak lah. Revolusi Ajax tu sampai sekarang dia melahirkan player seperti winger macam Anthony. Dia belilah, dia replace lah, dia replace. So aku rasa itulah kekuatan. Tak, bagi aku tu kau kredit tak kenal pun betul, Anthony tu kan. Benda kredit yang kau patut bagi kat Ten Hag, yang di mana kau bayangkan player utama dia masa Champions League tu dah tak ada season tu, tapi dia terus continue dan build. Star player dia tak salah aku main Southampton. Van der Beek zaman tu. So Tadic dia punya star. Tadic yang main Southampton. So, kau faham tak, daripada, tapi itulah, itu Dutch League lah kan. Of course lah. Daripada player-player yang bawa tim Ajax ke semi-final tu, maknanya next season tu tak ada. Tapi Frankie De Jong betul. So semua dapat yang tunjang lah tak ada, tapi dia berjaya continue Ajax tu dengan lebih baik. So aku rasa itu kredit untuk dia bila kita bercakap pasal recruitment lah. Okay, Erik Ten Hag ni akan menandatangani 3 tahun kontrak dan setahun sebagai option lanjutan lah. Apa harapan kau, jangkaan untuk Ten Hag sebagai pengurus ni? Harapan saya je. Sebenarnya sejujurnya siapa pun di tempat bangku pengurus MU United sekarang lah sampai real pun dah tak boleh lah ni, macam dia nak karut dah dia kan. Karut lah tu. Harapan dia, alamak, tak tahulah sebenarnya nak cakap sebenar. Apa kau expectation kau lah dengan Ten Hag ni? Kalau kau nak dia menang EPL ke next season? Tak ada. Untuk aku adalah satu permainan yang menyeronokkan, yang di mana dia ada di Ajax. Tak kisah, sejujurnya tak kisah aku seorang yang, sebab MU sekarang dalam evolusi yang tengah jatuh. Jadi nombor 5, nombor 6, nombor 7 tu perkara biasa untuk tahun depan pun sejujurnya untuk aku. Tapi mungkin aku nak nampak dari segi permainan tu ada lah identity lah. Identity, tak kisahlah, nampak ada permainan tu yang baik. Sebab bila ada satu permainan atau filosofi permainan yang lebih baik, aku percaya tahun demi tahun dia akan lebih baik lah. Tak tahulah, bila aku tengok Liverpool dengan Man City, bila especially Liverpool, bila dia permainan dia lebih baik, bila dia revolusi dia nak naik tu, bila dia ada zaman dia ada Suarez dengan Gerrard je, permainan dia lebih improve dan baik, dan diterjemahkan kepada coach yang lebih baik. Dan itulah dia punya sebab kalau aku rasa just based on result, Mourinho dah buat kan, result driven dia baik, tapi permainan MU tak berapa baik. So aku rasa kali ni lah, untuk aku harapan aku nak tengok main yang baik dulu. So result ataupun kedudukan dalam liga tu jatuh kepada nombor 2. Okay, Riel, kau mesti nak tengok United jatuh lagi. So apa harapan kau? Aku nak tengok diorang tak sedih je. Macam mana tahun lepas kita orang sedih. Penyokong tak sedih ke, atau tim United tak sedih? Orang luar ni yang sedih tengok. Kita tak nak sedih. Tapi Amir tak sedih kat luar tu. Tu Amir lah tu. Kita macam kesian. Dia dah lebih dah tak boleh nak buat apa tu. Dia macam Arsenal awal season macam kita kena kan. So kita dah satu phase tu, dah lepas lah phase tu. So aku berharap phase yang sama Erik Ten Hag tu boleh bawa lah. Bukan senang nak read off orang, nak pilih which is yang Arteta buat ni. Betul. Bukan senang. Betul. Aku rasa Arteta pun melalui satu zaman yang kena buang beberapa pemain. Ya, kan? Tapi itulah pilihan yang sepatutnya kau kena buat lah. Kau kena move on dan kau kena teruskan. Tapi pasal dia, aku rasa dia pasal ex-player, jadi dia mungkin ada kenal sikit klub tu. Dia kena orang makcik kantin lah ni. Dia pun tahu lah nak panggil siapa kan, call siapa.
Okay. Aku harap Ten Hag boleh buat macam tu. Aku percaya dia boleh buat kot. Aku tak adalah expect gila-gila lah. Aku rasa Jufri pun, aku rasa penyokong Manchester United dah tahu kita ni memang di, orang kata gua tu memang dah gelap lah kan. Lampu pun tak ada, lilin pun tak ada ni. Pasal macam aku pun dipanggil hari ni sebab yang dah ramai sangat dalam gua. Amin dah tak boleh panggil lah. Dia panggil aku lah. Yang tengok highlight je. Dah tak ada orang nak keluar dah. Bila aku tanya tengok game tak? Tak tengok lah. Macam tu kan. So dia dah tak boleh nak, macam ni Manchester United ni dah tak boleh nak, bukan tak boleh nak jatuh, dia dah memang jatuh bawah dah kan. Macam aku cakap tadi kan. So kalau sedikit improvement tu memang ada improvement lah kan. Itu expectation lah kan. So aku rasa itu saja daripada kami. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.